Suara dengar atau tidak? Suara mic. Suara mic dengar ataupun tidak? Sila respon. 1, 2, 3. Suara mic okey ataupun tidak? Sila respon. Sila respon. Suara mic okey ataupun tidak? Dengar suara mic bukan suara biasa. Kalau suara biasa nak cucuk semula. Allahumma salli ala Muhammad. Hello, lagi 4 minit. Stranger yang salihan kayu mata membawa hati jangan pikiran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mula, hendaklah kita terlebih dulu esok puasa sunat untuk dipuasakan namanya puasa tauriyah. Maka kita niatlah sebelum mula majlis ini puasa tauriyah. Mudah-mudahan dengan puasa kita itu akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula baca ni, dulu kita ada bahas berkenaan dengan kalaulah seseorang itu suci daripada haid. Suci daripada haid tetapi tidak ada air untuk mandi. Bila suami nak jima' dia, kena isteri itu tayamum. Kan? Bila sedap-sedap jima', tiba-tiba terdapat air.
Kita kata dulu dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu taala kata apa? Bila duduk tengah-tengah jimak tu tiba-tiba ada air, tahu ada air, maka wajib atas dia itu berhenti jimak. Tapi di situ kitab Umdatul Muhtaj tidak tafsirkan, tidak tafsilkan, tidak memperincikan siapa yang haram tu. Jadi bila kita telaah kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah, Syekh Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, yang haram itu ialah bagi isteri sahaja, kalau isteri itu tahu ada air. Adapun kalau isteri itu tak tahu, waktu tengah-tengah jimat tu tak tahu, isteri tak perasan ada air, tapi suami je perasan ada air, maka nisbah suami tidak haram jimat. Nisbah isteri kalau tahu ada air sahaja, kalau teruskan jimat, maka hukum dia haram. Tu jadi kalau duk tengah-tengah jimat, tengah-tengah jimat tu isteri fana, isteri fana filah. Isteri fana filah, dia tak sedar air dah ada, suami je sedar, maka boleh, tak ada masalah, hukum dia tidak haram, kerana perempuan tersebut tidak tahu keberadaan air. Adapun tahu keberadaan air perempuan itu, maka haram dia itu teruskan jimat, wajib suruh suami dia berhenti untuk dia pergi mandi. Tu sikitlah, sebanyak yang tafsirkan sikit dalam kitab Umdatul Muhtaj, hasil daripada kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Jadi sekarang kita masuk pula, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelum tu kita nak kata mungkin malam ni panjang sikit lah, sebab semalam tidak ada kelas. Mungkin pergi lajak pada 11 lebih sikit, sebab mungkin nak ganti semalam. Tak apalah, lagipun cuti. Kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia muka surat 137 baris 2 daripada bawah, bermula katanya, dan wajib atas perempuan yang istihadah itu membasuh farasnya. Ni bila nak bab-bab nak basuh farah ni malam ni masuk dalam bab kalaulah perempuan tu mari istihadah tidak berhenti, maksudnya darah istihadahnya sentiasa keluar tidak berhenti, maka wajib dia buat lagu ni. Adapun darah istihadah dia kalau berhenti tu tak ada masalah lah. Kalau berhenti darah istihadah dia, wajib mayang macam biasalah, ambil wuduk macam biasalah. Ni masalah kalaulah darah istihadah itu tidak berhenti. Dia kiaskan minggu lepas, kata macam salasil baul. Salasil baul pun samalah. Salasil baul, orang yang berpenyakit salasil baul, kencing tak lawas ni, kencing dedah ni, kalau dia tidak kronik, dengan makna ada waktu-waktu yang dia berhenti kencing dia, maka dia wajib sembahyang pada waktu tersebut. Dia tidak perlulah balut-balut farah ataupun balut zakar dia tu, sebab ada tempat, ada waktu yang dia berhenti. Adapun kalau salasul baul tu kronik dengan makna setiap masa keluar, tu barulah kena ada balut dan sebagainya. Begitu juga istihadah ini dalam bab dia, kalau dia keluar berterusan saja, ini cara dia. Itu dia panggil darah sentiasa berterusan, daimul hadath, sentiasa orang perempuan itu dalam keadaan hadath. Jadi tadi pembetulan kita dah buat dah awal tadi tentang bab jimak tu, bagi yang masuk ke pembetulan tafsir. Sekarang masuk, dan wajib atas perempuan yang istihadah itu, wajib apa? Membasuh farasnya, yakni oleh membasuh farasnya perempuan itu. Wajib membasuh faras. Kalaulah istihadah itu sentiasa keluar, sekarang ni dah masuk waktu semayang, maka macam mana dia nak semayang hal keadaan, macam mana nak berwuduk hal keadaan tu masih keluar darah sokmo-sokmo ni, tak berhenti-henti, daimul hadath. Maka ni caranya, iaitu pertama membasuh faras. Wajib basuh farah. Tu yakni basuh tu di mana tu? Yakni membasuh tu pada waktu sembahyang lah. Itu disebut oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut juga oleh Syekh Asy-Syaubari rahimahullah,
guru kepada Syekh Asy-Syirwani rahimahullah, disebutkan dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, basuh yang wajib ni ialah pada waktu sembahyang. Pada waktu mana? Sembahyang. Sebab kita nak berwuduk ni dalam waktu sembahyang. Dia berwuduk sebagai wuduk daruri. Tu. Jadi waktu sembahyang ni berkait dengan segala perbuatan yang akan dilakukan pada perempuan yang istihadah. Jadi waktu sembahyang ni berkait dengan segala perbuatan yang akan dilakukan oleh perempuan istihadah, mula daripada basuh faras, sempal faras, cawak farah dan sebagainya. Itu disebut oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, disebut dalam kitab Al-Ubab, disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Syarhul Irsyad. Katanya masuk waktu sembahyang ini ialah berkait dengan perkara-perkara yang akan dibuat oleh orang yang istihadah berterusan ni, yang sentiasa keluar darah istihadah ni, iaitu mula daripada basuh farah tu. Tu okey. Jadi dalam musannif ni kata membasuh farah dah lagu mana kalau tiba-tiba dia nak guna batu, boleh ke tak? Maka Syekh Ramli As-Saghir rahimahullahu taala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya boleh juga guna batu untuk menghilangkan darah istihadah tu. Ni membasuh farah. Boleh tak guna batu? Basuh guna air. Boleh tak guna batu? Boleh. Atas pandangan Syekh Ramli, kata Syekh Ramli rahimahullah, boleh menggunakan batu untuk menghilangkan darah istihadah atas pandangan asah. Maknanya pandangan sahih berlaku khilaf. Pandangan sahih kata tidak boleh menggunakan batu untuk menghilangkan darah istihadah tersebut. Darah istihadah yang daim itulah. Yang pertama kan wajib basuh. Okey, kalau tak mau basuh, nak guna batu, calik dengan batu, hilangkan darah istihadah tu boleh tak? Kata Syekh Ramli, pada pandangan asah boleh, pada pandangan sahih tidak boleh. Tu. Kenapa musannif kita ni mentakbirkan dengan membasuh faras? Sebab apa tidak kata dua-dua, membasuh ataupun mencalik dengan batu ataupun menghilangkan dengan batu? Sebab apa dia kata satu je? Sebabnya Syekh Ramli rahimahullahu taala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, ditakbirkan ibarat oleh musannif dengan membasuh ghusl itu ialah kerana atas jalan ghalib. Atas jalan ghalib adat urufnya orang perempuan basuh farah, tak pakai batu. Oleh orang perempuan basuh farah lah kalau dia mempunyai istihadah yang berterusan. Dia akan guna basuh dengan air. Sebab tu dia tidak takbirkan dengan menggunakan batu, sebab ghalibnya orang basuh. Tu okey. Jadi basuh farah ni nak buat bila tu? Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, ialah membasuh faras itu ataupun yang pada maqam membasuh, iaitu calik dengan batu tadi untuk hilangkan darah istihadah atas pandangan sahih tu, hendaklah mestilah dilakukan sebelum melaksanakan taharah untuk sembahyang, iaitu sama ada berwudu ataupun bertayamum. Tu. Nak basuh farah tu bila? Ataupun nak calik dengan batu tu bila? Iaitu sebelum melaksanakan taharah, sama ada taharah itu untuk dalam bentuk berwudu ataupun dalam bentuk tayamum untuk melaksanakan sembahyang. Okey. Itu dia punya pandangan ulama dia. Jadi kita wajib basuh farah tu sebelum kita berwudu, sebelum kita nak bertayamum kalau tak ada air. Tu. Tapi Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu taala sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia mengatakan bahawasanya Al-Imam Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj yang kata pandangan asah boleh menggunakan batu untuk menghilangkan darah istihadah itu. Syekh Ramli komen boleh menggunakan batu, harus menggunakan batu.
Tapi boleh guna batu tu kalau darah istihadah dia itu tidak melampaui daripada adatnya yang kena darah haid. Tu. Darahnya itu tidak mengalir ke tempat yang adatnya kena haid di situ. Dia tidak melampaui ke tempat lain. Misalnya, darah haid itu turun kena kat farah sahaja dan sekitarnya. Maka darah istihadah kalau nak cuci, kalau nak calik dengan batu pun, maka kenalah dia itu ada di tempat farah saja. Jangan dia melampaui pada farah, contoh pi paha ke, pi kat kaki paha, ke kaki ke, ataupun kat pusat ke. Hak tu tak boleh dah guna batu. Macam sebiji macam istinja lah. Istinja kan tak boleh nak guna batu kalau dia najis itu melebihi daripada tempat yang keluar najis. Sama jugalah macam kita nak calik darah istihadah ini. Syekh Ali Shibran Malisi tafsirkan pandangan Syekh Ramli, kata pandangan asah itu boleh menggunakan batu kalau darah istihadah itu keluar tidak melebihi daripada tempat darah haid itu keluar, yakni luar daripada kawasan-kawasan faras. Umpamanya dia pergi ke paha betih, tak boleh dah guna batu nak calik batu kat betih tu kena basuh lah. Tu okey. Habis. Tu kata wajib basuh. Kata musannif rahimahullah, maka jika tiada tertahan darahnya, yakni oleh darahnya perempuan tu. Okey, satu pertama basuh. Habislah basuh. Tapi darah duk keluar juga. Ni yang kata tak tertahan ni, tak tertahan dengan makna masih lagi keluar. Daimul hadath katakan. Masih keluar lah. Kalau tak keluar, tak ada isu lah. Kalau tak keluar dah. Kalau dia dah berhenti dah, tak ada isu lah. Tak payah nak buat benda ni. Tu. Ni isunya ialah dia nak sembahyang tapi darah masih keluar. Dan dia memang darah keluar berterusan. Dan dia dalam keadaan istihadah contohnya. Maka dia kata, jika tiada tertahan darahnya perempuan, yakni berterusan keluar. Daripada keluar, melainkan dengan makna akan tertahan darah itu dengan sempal. Apa sempal ni? Bahasa lama sempal ni bukan sampui. Dengan sempal, yakni dengan tutup tutup sumbat sesuatu di dalam lubang faras, itu sempal. Maka kalau tak boleh nak halang darah itu keluar melainkan dengan sempal, melainkan dengan tutup lubang farah itu, maka wajib atasnya perempuan istihadah itu menyempal farasnya perempuan, menutup farasnya, menjolok ataupun menyumbatkan farasnya itu dengan apa? Dengan umpama kapas. Tengok, umpama kapas dengan makna bukan semestinya kapas, bahkan boleh selain daripada kapas kalau ada sumbat di lubang farah itu. Biasanya guna kapas lah. Sumbat di lubang farah tu tujuan dia ialah untuk apa? Tujuan dia ialah untuk kita menyekat darah itu daripada keluar. Tapi sumbat sempai dengan umpama kapas tu, syarat dia, qaid dia, jika tiada kesakitan ia perempuan itu dengan sempal, dengan sumbat lubang farah tu. Okey, syaratnya wajib guna sempal, wajib kita sumbat dengan kapah umpama kapah tu, dengan syarat kalau tak sakit. Kalau tak sakit dengan sempal. Tiada kesakitan ia perempuan itu dengan sempal, dengan sumbat tadi tu. Sebab terkurang darah. Sebab apa? Sebab terkurang darah. Terkurang ke terkurung? Tak tengok pula. Umpama kapas, jika tiada kesakitan ia perempuan itu dengan sempal, yakni dengan sumbat itu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ni elat berkata sakit. Sakit tu sebab terkurung darah. Terkurung lah kot zohirnya. Tak cek pula. Terkurung darah, yakni tertahan darah. Terkurung darah, yakni tertahan darah. Tu okey. Okey, itu satu. Maknanya kalau dia sempal tu menyebabkan sakit, maka tak jadi wajib lah. Satu. Dan tiada ada ia perempuan istihadah itu puasa. Syarat yang kedua, nak sempai masuk dalam lubang farah tu dengan umpama kapas, syarat yang pertama tak sakit.
Syarat yang kedua, dia tidak berpuasa. Tu. Kalau berpuasa, dia sumbat jadi batal puasa dia. Tu. Masuk di dalam lubang faraj yang terbuka. Jadi zahir kalam Sabilal Muhtadim ni seolah-olah kata tidak sah dan tidak memadai kalaulah tidak sumbat tadi. Zahir kalam Syekh ni kata seolah-olah tidak sah ataupun tidak memadai kalau tidak sempal, kalau tidak sumbat di dalam lubang faraj, bahkan kalau terus kepada cawat. Cawat ni dia ikat bagi ketat sekali tepi. Dia kena cawat sekali. Cawat ni diikat ketat. Bahkan terus kepada cawat ataupun ikat ketat tu. Tu. Zahir kalamnya lagu tu lah. Seolah-olah kata tidak sah kalau kita langkau terus kepada cawat, kita tak buat sempat. Tu. Kita tak buat sumbat di dalam farah tu. Terus kepada cawat. Zahir kalamnya gitulah. Tu okey. Tetapi maksud musannifnya bukan gitu. Tak semestinya gitu. Boleh saja kita pergi terus kepada cawat, ketatkan farah tu tanpa sumbat kalau tidak keluar darah dengan cara tersebut. Itu disebutkan dalam oleh Syekh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj. Bahkan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, cawat itu, perketatkan farah itu, cawat tu perketatkan farah, tahan farah tu daripada keluar darah dengan cara cawat, ikat tu ataupun letak sesuatu sampai dia tak keluar lah. Maksudnya dia tak sumbat, dia macam tempel ke tu, ikat tu panggil bahasa lama cawat. Okay? Bahkan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, cawat itu wajib kalau darah yang keluar itu banyak. Kalau darah yang keluar itu banyak. Kalau darah sedikit, sekira-kira boleh dia sumbat saja sudah memadai untuk tidak keluar darah, maka cukuplah memadai. Okey. Tak ada masalah tu. Sebab itu dalam Syarah Al-Ubab, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam Syarah Al-Ubab, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Asy-Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu taala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya memadai, sah pakai cawat saja, ikat farah cawat saja tanpa sempal, tanpa sumpat dengan umpama kapah tu, kalau boleh hilang darah, kalau boleh menghalang darah keluar, sah dah memadai, tak ada masalah. Nak guna cawat terus, nak guna perketat farah terus, tak ada masalah kalau tak mau sumbat. Kalau lah itu menghalang daripada darah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu. Okey. Jadi macam mana nak pakai, nak ikat farah dengan cawat tu? Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu taala dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj dinukilkan pandangan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, memakai cawat itu dengan cara mengetatkan ikatan dan mengekangkannya ke depan dan ke belakang faraj. Maksudnya ketatkan farah ni, farah depan belakang dia itu diketatkan, dikekangkan sehingga sekira-kira darah itu kalau kena tempekkan cawat ataupun tuala wanita dan sebagainya itu tidak keluarlah darah tersebut. Tu okey. Tu cara kaedah pakai hajat, pakai cawat. Kalau dia tak mau pakai sembal, nak terus pada cawat lah. Okey. Jikalau berhajat kepada sempal juga, kalau berhajat kepada sumbat darah juga, tak cukup memandai dengan cawat. Dia kata kena pakai sempal juga, kena pakai sumbat kefarah juga untuk hentikan darah. Maka kalau begitu, dia mestilah utamakan sempal dulu, mestilah utamakan sumbat kapah di farah dulu, barulah guna cawat. Bukannya cawat kemudian sempal tak. Sempal dulu, sumbat dulu, barulah guna cawat. Tapi nak guna sempal itu, pastikan diri dia itu tidak berpuasa dan diri dia itu tidak menyakitkan kalau pakai sempal. Kalau dia itu sumbat dengan farah, sumbat umpama kapah tu ke dalam farah, dia tidak sakit, maka wajib atasnya menyempalnya sebelum mengetatkan dan mengekangkan faraj dengan cawat tadi. Jadi
sebelum nak kekangkan faraj ataupun pakai cawat untuk ketatkan farah itu, maka digunakan sempal untuk sumbat di farah tu. Digunakan sempal ni sumbat lah. Sumbat umpama kapas tu di farah tu. Tu dengan syarat dia tidak berpuasa. Kalau puasa tak boleh pakai. Sebab kalau sumbat waktu puasa batal. Lainlah kalau dia sumbat tu waktu bukan puasa, lain cerita tu. Ni puasa, duk tengah-tengah puasa sehari, nak sembahyang dia pakai dia nak sempal masuk dalam farah, tak boleh. Hanya boleh pakai cawat masa tu. Yang kedua, tak sakit kalau pakai. Kalau sakit pun tak wajib juga. Tu. Habis. Okey. Tu bab pakai cawat ataupun macam mana kaedah tu sebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jika tiada memadai akan perempuan itu sempal. Ni nak sebut macam tadi tu lah. Kalaulah tak memadai sempal, dengan makna kalau dia itu sumbat dengan umpama kapas sekalipun, masih lagi keluar darah. Tu. Dan jika tiada memadai akan perempuan itu sempal, sebab apa tak cukup? Sebab kebanyakan darah. Sebab banyak sangat darah tak cukup nak sempal saja, nak perlu kepada cawat. Dan tiada tertahan darah. Tu. Dan tiada tertahan darah, yakni darah sentiasa berterusan keluar. Tiada kurang ia darah melainkan dengan cawat. Yakni tidak ada cara lain untuk mengurangkan kadar keluar darah itu dengan sempal sahaja, melainkan kena guna cawat sekali. Maka begitu, maka wajib pula atas perempuan itu bercawat. Pakai cawat iaitu mengetatkan faraj, mengekangkan faraj, bawah belakang dan depan dia tu dengan ketatkan faraj lah. Dia macam orang luka lah. Orang luka, kalau luka kena tangan ni, darah duk keluar berterusan tu. Kalau kita buah air pun, lepas tutup air, keluar berterusan lagi. Kita letak kapas saja. Dia seratkan kapas tu, masih keluar lagi. Tapi kalau kita tekan gini, tekan lama sikit, lepas tu lepas, dia dah berhenti darah sebab dia dah terikat ataupun dah tertekan tempat tersebut untuk bebas daripada keluar darah, ataupun masih keluar darah tapi kadar dia sudah sedikit. Macam tu jugalah macam darah ni, darah istihadah tu, mula-mula sempal masuk, sumbat masuk dalam farah, tak memadah, pakai cawat, pakai benda yang mengetatkan farah itu supaya darah itu tidak terkeluar, ataupun darah itu keluar dengan kadar yang sedikit sahaja. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, maka bila kata kena pakai cawat baru kurang, maka wajib pula atas nyonya perempuan itu bercawat, yakni mengetatkan farah tu, mengekangkan farah tu dengan kaifiat cawat masyhur, dengan cara memakai cawat, cara mengekangkan dan mengetatkan bahagian faraj itu dengan cara yang masyhur, yakni seperti mana saya sebut tadi dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani rahimahullah yang menukilkan pandangan Syekh Khatib Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Wajib pakai cawat tu jika tiada kesakitan ia perempuan dengan cawat. Lagi, cawat tu akan jadi wajib kalau tak sakit lah pakai cawat tu. Tu. Okey. Jadi perbahasan dia dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut sama macam tadi, iaitu kalau dengan sempal tu, kalau dengan sempal, dengan kita sumbatkan umpama kapas di dalam farah itu tidak keluar darah, tak keluar darah dah, dengan sempal tak keluar darah dah, maka tidak wajib guna cawat, tak wajib untuk ketatkan farah. Tapi jika tidak, yakni jika mengalir juga darah, masih lagi keluar darah walaupun sudah sumbatkan farah, maka di situ barulah hukum dia wajib bercawat. Dengar bahasan wajib bercawat. Itu Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Tapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Syarhul Ubab, dan Ibnu Rif'ah, Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah sebut dalam kitab Kifayatun Nabih bi Syarhit Tanbih, dan Syekh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani
ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya ada satu pandangan yang dhaif. Ada satu pandangan yang dhaif mengatakan bahawasanya pakai cawat ni wajib mutlaqan. Wajib secara mutlak, sama ada darah kurang ke, darah tak keluar ke, darah banyak keluar ke, wajib bercawat. Tapi ni pandangan dhaif kerana dia bercanggah dengan pandangan syaikhain, dengan pandangan dua syaikh. Bila sebut syaikhain dalam kitab fiqh, ialah tertuju kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau syaikhain dalam hadis, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tu okey. Jadi gitu. Tu. Okey. Habis. Jadi cawat tu jadi wajib. Tapi wajib tu Qaid kata kalau tidak sakit lah. Kalau tidak sakit. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun jika kesakitan ia perempuan, kesakitan tu dengan sempal, dengan dia sumbat kat farah dengan umpama kapas dan cawat, ataupun dia sakit tu waktu cawat, tiada wajib keduanya. Sempal dan cawat tu tak wajib atas perempuan tu. Jadi sempal dan juga cawat tu tak jadi wajib lah. Itu dia panggil tidak, itu dia panggil maslahah syarak. Okay, kebaikan ataupun kerahmatan syarak, rahmat Allah Ta'ala kepada orang perempuan. Kalau sakit tak payah pakai. Kalau tak sakit pakai. Okay. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata, dan Syekh Ramli rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan juga Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ketiga-tiga ni murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni guru mereka, tapi terlebih kenal pandangan-pandangan murid-muridnya. Tak ada masalah. Mereka kata apa tiga ni tidak wajib cawat ataupun sempal jika sakit. Macam sembilan, tidak wajib mencawat, ketatkan farah, kekangkan farah, dan juga sempal, subat farah tu kalau sakit. Dah sakit lagu mana yang diiktibar syarak di sini? Sakit nak mati ke? Sakit lagu mana? Di sini dhabit para ulama. Jadi Syekh Ali Asy-Shibramallisi rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata apa? Sakit di sini yakni sakit yang tidak tertanggung pada adat. Pada adat perempuan tak tertanggung sakitnya itu, walaupun sakitnya itu tak ada sama sekali sampai tahap mengharuskan tayamum. Tu. Okey, lagi sekali, sakitnya itu tidak tertanggung pada adat orang perempuan, walaupun sakit ke tahap kesakitan dia itu tidak sampai ke tahap mengharuskan tayamum. Okey, dalam kitab fiqh dia ada istilah sakit yang tidak mengharuskan tayamum. Bukan nak suruh tayamum. Sakit yang mengharuskan tayamum ni dengan makna sakit yang kronik lah, sakit yang teruk, yang disebabkan boleh mati, sebabkan boleh sampai tahap tak boleh guna air, maksudnya kronik lah. Itu satu istilah dalam kitab fiqh. Bukan makna kena tayamum tak. Dia istilah kalau kata sakit yang menyebabkan mengharuskan tayamum dengan makna sakit tu kronik. Tak, dia tak tunggu sampai tahap sakit tu kronik. Bahkan sakit tu qadar adat perempuan kata sakit sudah. Okey, kadar sakit sudah. Itu Syekh Ali Asy-Shibramallisi kata. Tak jelas lagi tu. Tapi dijelaskan lagi oleh detail oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah dalam Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dinukilkan daripada begitu juga Syekh Asy-Syaubari rahimahullah, dua-duanya menukilkan daripada kitab Syarah Al-Ubab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala katanya cukuplah kata sakit itu kalau rasa pedih-pedih. Rasa pedih lah pakai ni. Tu. Sakit tu sakit. Rasa pedih tu sampai tak teruk kronik tak kronik. Kalau ikut pedih tu biasa.
Tak sampai tahap mengharuskan tayamum, dengan mana tak sakit kronik sangat. Pedih je, hangat-hangat gitu. Tu. Hangat-hangat pedih-pedih gitu, itu pun dah kira sakit dah. Meskipun sakit itu tidak sampai tahap menghasilkan keharusan untuk bertayamum. Pedih-pedih gitu dah. Sakit lah tu kira. Tak wajib pakai dah. Pada tahap tu. Okey. Tu dibahaskan berkenaan dengan dhabit sakit. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika mana? Tu deh. Dan jika ada ia perempuan itu puasa, maka wajib atas perempuan itu meninggalkan sempal, meninggalkan sumbat dalam faras kepada umpama kapah tu pada siang hari. Yakni kalau pada waktu tak berpuasa tak apalah, malam ke. Jadi kalau waktu puasa siang hari, dia nak sempal, boleh tak? Tak boleh. Kalau sempal itu membatalkan puasa dia. Kalau batal puasa wajib, hukum dia haram. Okey, sebab sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang faras, iaitu sempal, sumbat lah. Tu. Jadi Syekh Az-Ziyadi rahimahullahu ta'ala. Okey, dalam bab puasa ni, Syekh Az-Ziyadi rahimahullahu ta'ala dinukilkan pandangan dia oleh Syekh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Puasa di sini walaupun puasa sunat sekalipun, tidak boleh dia itu sengaja untuk dia memasukkan umpama kapas ke dalam faras. Walaupun tak ada masalah kalau batal puasa sunat, hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib qada. Mazhab Hanafi sahaja kalau membatalkan membatalkan puasa sunat wajib qada. Mazhab Syafi'i makruh sahaja kalau membatalkan puasa sunat tanpa sebab dan tidak wajib qada. Tapi walaupun gitu, puasa sunat pun dia tidak digalakkan untuk sempal. Tidak ada masalah. Itu kata Syekh Az-Ziyadi. Maknanya kita boleh teruskan puasa sunat walaupun puasa sunat tidak wajib. Maka tidak boleh juga kita, tidak perlu kita untuk menyumbatkan umpama kapas ke dalam farah tersebut. Jadi sebab itu wajib meninggalkan sempal tu kalau berpuasa Ramadan, berpuasa wajib, tak biasa Ramadan. Okey, apa-apa saja puasa wajib ketika itu haram kita menyumbatkan sesuatu umpama kapas ke dalam faras untuk menyekatkan darah keluar. Hukum dia haram kalau puasa itu fardu. Wajib tinggalkan sempal farah tu. Itu disebut oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Okey. Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj tentang satu masalah. Kalaulah seorang perempuan itu sedang berpuasa, dia masukkan juga, sempalkan kapas, dia sumbatkan kapas tu juga dalam farah, hal keadaan terlupa. Terlupa tak ada masalah. Batal tak puasa dia? Tak batal. Okey, tak batal. Dia sumbat tu tak batal. Sebab apa? Sebab dia lupa. Tapi masalahnya nak kena cabut ke tak? Dia dah sumbat ni. Dia dah sumbat baru tahu, loh aku puasa, terlupa lah. Dah nak keluar balik ke? Tidak harus dia mencabutnya. Tak perlu dia mencabutnya. Sebab apa? Sebab perkara tersebut terjadi kerana lupa, dan lupa itu tidak membatalkan puasa dia. Maka teruskanlah, kekalkanlah sumbat tu, tak ada masalah. Tak perlu nak cabut. Tak perlu nak cabut. Rezeki dia lah dia panggil. Rezeki dia panggil. Rezeki dia lah. Nak bagi tak mau keluar darah tu, dia terlupa. Nak buat macam mana? Terlupa tak ada masalah. Dan teruskan. Tak payah nak buat keluar. Tidak harus untuk dia mengeluarkan dia. Tu. Itu dalam bab menyumbat umpama kapas di faras, ataupun dia panggil bahasanya sempal. Adapun bercawat, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya bercawat, mengetakkan faras, mengekangkan faras, itu bercawat tu masih dibolehkan walaupun berpuasa. Sebab mengetakkan faras bukan masuk sesuatu dalam faras, dia ketakkan faras, cekangkan faras supaya darah tidak keluar, kurangkan darah keluar.
Maka tidak masalah, dia bukan macam sempal tu masuk dalam lubang farah. Ni cawat tidak masuk ke lubang farah, dia hanya menekan saja ataupun dia hanya menempel tutup pintu farah saja supaya darah itu tidak keluar. Maka tak ada masalah puasa guna cawat. Ni bahasa lama. Bahasa moden apa? Nak kata tuala wanita, kita tak erti juga ni. Bahasa moden nak panggil apa? Faham tak no? Yang kata cawat-cawat ni mengetakkan farah benda semua ni. Faham ke orang perempuan? Orang lelaki tak faham tak apa. Orang lelaki bagi fatwa Duk dengar guru-guru cakap itu lah, kita cakap itu balik lah, buat macam mana? Tu tak, kalau puasa boleh bercawat. Okey. Sebab apa tak boleh nak pakai tak boleh nak pakai sempal, tak boleh nak sumbatkan umpama kapah ke dalam farah? Kerana Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Al-Abbadi, Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kerana perkara tersebut boleh membatalkan puasa disebabkan masukkan ain sesuatu ke dalam lubang jauf, lubang yang terbuka, rongga yang terbuka, iaitu farash. Sebab itu diharamkan pakai sempal kerana boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau puasa wajib hukum dia haram, kalau puasa sunat hukum dia makruh. Esok puasa tauriyah pakat-pakat niat, dengan puasa Ashura pakat-pakat niat. Puasa Ashura pula dah. Puasa Arafah. Puasa Arafah tidak wajib untuk minta izin pada suami bagi yang bersuami untuk kata esok nak puasa, tak perlu sebab dia setahun sekali. Puasa Ashura dengan puasa Arafah tidak perlu meminta izin pada suami untuk dia itu berpuasa kerana benda itu setahun sekali, tak ada masalah. Kecuali kalau memang suami tu kalau tak guna juga hari tu dia jadi berzina, tu lain cerita pula. Tu teruk sangat dapat suami lagu tu. Okey. Nak buat macam mana? Habis tu. Kemudian kata musannif, jadi tak boleh siang hari tak boleh waktu puasa, sempal ataupun sempal. Cawat boleh, tak ada masalah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau keluar darah kemudian daripada bersempal. Kalau keluar darah, dah sempal dah sumbat dah farah tu, dengan umpama kapah tu, keluar juga darah. Dan bercawat dengan tiada taksir, dengan tiada cuai. Qassara yuqassiru taqsiran wa huwa muqassirun wa dhaka muqassarun. Taksir yakni tiada cuai. Dia dah sempal dah sumbat farah dah. Dia dah cawat dah, ketatkan farah dah, keluar juga darah. Tapi ketatkan farah tu tidak ada taksir. Yakni tidak buat lebih kurang. Dia buat betul-betul. Dia bersungguh-sungguh untuk sumbatkan tu dan juga bercawat ketatkan farah, dia bersungguh-sungguh. Tidak ada taksir tapi keluar juga darah. Lagu mana? Tiada taksir pada menyempal dan menghikat. Menghikat cawat. Ini mengetatkan cawat tu, dia tidak ada taksir. Dah lagu mana keluar darah tu? Maka iaitu keluar darah tu tiada ngapo, yakni sah boleh. Tiada ngapo, yakni sah boleh, tak ada masalah, teruskan sembahyang anda. Tu okey. Teruskan sembahyang, tak ada masalah. Okey. Tiada mengapa ni, tidak ada masalah ni. Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Asy-Syibramallisi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu. Okey. Kalau seorang tu lupa dia makan, ni apa pula tanya soalan ni? Kalau seseorang tu lupa dia makan masa puasa, maka dia perlu keluarkan apa yang baki. Buat apa nak keluar, lupa, telan je lah. 3 pinggan tak ada masalah. Dia tidak perlu keluarkan dah. Tidak perlu keluarkan dah. Makan kalau dah telan, biarlah. Ni masalah kalau farah tu dah sumbat dah, nak keluar balik ke, tak payah nak keluar balik. Sumbat tu biarlah. Lupa. Okey. Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata tiada mengapa di situ sama ada sebelum sembahyang atau semasa sembahyang. Sama ada sebelum sembahyang
atau semasa sembahyang keluar darah, batal tak? Tak batal. Waktu sembahyang, waktu sembahyang. Asal dengan syarat dia bercawak dan dia sempal tu dalam keadaan tiada taksir, tiada cuai, bersungguh-sungguh. Tapi keluar juga. Walaupun waktu sebelum sembahyang keluar dah atau semasa sembahyang keluar dah, tak ada masalah, teruskan sembahyang. Dengan syarat-syarat yang sakilah, kena mutawat, kena mualat dan sebagainya, dengan syarat-syarat sakit tu. Kalau keluar juga tidak ada masalah asalkan tiada taksir atas dia. Okey. Di sini masuk sikit perbahasan dalam kitab-kitab para ulama, dia masuk sikit perbahasan berkenaan dengan salasil baul. Orang yang kecing dedah, kecing tak lawah. Iaitu pandangan itu disebut oleh Syekh Ibnu Imad rahimahullahu taala dan disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam syarah Mubah, dikatakan bagi orang yang salisil baul, ataupun kecing dedah ni, kecing dedah ni, kencing dia itu kena di pakaian, kena di pakaian ataupun kena di cawat dia, kena di tempat pengikat dia. Salasil baul salasil baul pun kena ikat kau. Tapi kalau dia keluar juga kencing tu di pakaian dia, di cawat dia, dimaafkan jika sedikit keluar dia. Dimaafkan jika sedikit keluar dia. Tapi dimaafkan tu untuk sembahyang itu saja. Maksudnya kalau dia sembahyang zuhur, dia dah ikat dah farah dia kerana dia itu ada penyakit salasil baul. Ikat farah lah. Kalau lelaki ikat tutup dia punya zakat tu, ikat balut dia punya zakat, tutup zakat tu. Kalau perempuan macam sempal lah, macam cawat lah. Okey, dia pun sembahyang, dia salasil baul ni. Maka keluarlah kencing masa tu, kena di pakaian ataupun kena di cawat dia. Kalau sedikit itu dimaafkan pada waktu sembahyang itu sahaja, waktu sembahyang zuhur itu sahaja. Adapun sembahyang yang lain sehari, maka dia boleh buat 3 benda. Sama ada dia guna cawat yang sama atau pakaian yang sama, tapi dia sudah basuh sebelum masuk sembahyang lain. Satu, dia basuh. Nak guna kaedah tu boleh. Yang kedua, kaedah dia keringkan dulu. Dijemur ke macam mana? Jemur lah matahari zuhur. Pas kering, dia pun basuh lah sebab jadi najis hukmi. Sebab jadi najis hukmi, maka basuh dia. Okey, tu cara kedua. Atau cara yang ketiga, dia malas nak basuh, dia malas nak kering, dia buang, dia ganti lain. Ganti lain pun boleh. Ganti lain pun boleh dengan balutan yang baru. Boleh, tak ada masalah. Okey, kencing dedah tu kalau kena selepas dah ketak apa semua tu, kalau sikit keluar, dimaafkan. Lepas tu untuk sembahyang tu sajalah dimaafkan. Untuk sembahyang lain dia kena buat lain, sama ada dia keringkan kemudian basuh ataupun basuh sahaja, ataupun dia nak tukar lain pun ikut kepala otak dia lah, asalkan dia sembahyang dalam keadaan suci pada sembahyang yang lain. Tu. Itu untuk salasil baul kena sedikit. Adapun untuk darah istihadah, lepas dia balut dah, keluar darah tu pula banyak keluar. Macam mana? Aku dah tengah sembahyang, banyak darah sangat keluar ni. Dah cawat dah, tiada taksir, dah sumbat dah. Dimaafkan walaupun banyak. Dimaafkan darah istihadah yang keluar meskipun banyak sekalipun. Tu okey. Kalau keluar banyak sekalipun tak ada masalah. Walaupun perempuan tersebut dilarang untuk menyempal farasnya, dilarang untuk menyumbat farahnya sebab dia puasa ataupun dia sakit. Kalau sempal, maka dia tak sempal lah. Keluar darah lagu mana? Dimaafkan walaupun banyak sekalipun. Dimaafkan walaupun banyak sekalipun. Dia tidak boleh sempal sebab mungkin dia puasa ataupun kerana sakit, keluarlah darah banyak. Macam mana? Dimaafkan. Tu. Dan dia sembahyang gitu tu, jangan sembahyang di masjid. Sembahyang pada tempat yang bukan masjid lah, yang di rumah ke. Okey. Dan dia keluar darah itu waktu sembahyang banyak tu, walaupun mengalir sekalipun darah tersebut, tidak ada masalah. Itu disebut oleh Syekh Ibnu Imad rahimahullah dan disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey. Tadi kita kata salasil baul lepas dia ikat tu keluar sedikit daripada
kencing dia itu dimaafkan. Dah kalau banyak, kalau ikut pandangan tadi, banyak pun tak dimaafkan. Tapi ada pandangan Al-Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawasanya kencing dedah salasil baul dan darah istihadah yang keluar banyak selepas daripada sempar dan cawat itu dimaafkan belaka walaupun keluar banyak. Kencing pun walaupun keluar banyak dimaafkan. Tapi dikritiklah oleh Al-Imam An-Nasyai. Al-Imam An-Nasyai rahimahullahu ta'ala mengkritik pandangan Imam Ibn Rif'ah pada bab salasil baul sahaja. Pada bab istihadah tak apa. Istihadah walaupun banyak keluar tak ada masalah kalau dia tidak ada taksir atau memang dia tidak wajib pakai cawat, tidak wajib pakai sempat sebab dia sakit atau puasa dan sebagainya, keluar darah istihadah banyak waktu sembahyang tak ada masalah. Adapun salasil baul dikritik Ibn Rif'ah. Sebab salasil baul ni, kencing ni lebih berat daripada istihadah. Istihadah lebih ringan sebab istihadah darah je. Kencing ni lain. Kencing ni dia lebih berat daripada darah. Okay? Maka dikritik. Itu disebut perbahasannya oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu. Sebab apa Imam An-Nasyai rahimahullahu ta'ala mengkritik Imam Ibn Rif'ah pada bab salasil baul walaupun banyak dimaafkan? Dia kata mana dia boleh dimaafkan kalau bab kencing? Sebab apa? Kerana dia mengatakan bahawasanya kencing itu, masalah kencing itu lebih berat. Masalah najis kencing itu lebih berat daripada najis darah istihadah. Sebab tu dikritik Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala. Jadi timbul persoalan, apakah perbezaan antara maafnya kencing salasil baul ni dengan maafnya darah istihadah? Apa beza? Khilaf ulama. Beza tak mana? Khilaf ulama. Syekh Ibn Imad rahimahullahu ta'ala dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam Syarah Al-Ubab, katanya dua-duanya serupa, tidak ada tafriqah, tidak ada perbezaan. Tapi Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala mengatakan bezanya ialah masalah darah, masalah najis darah itu lebih ringan daripada masalah najis kencing. Sebab itu ada khilaf di kalangan ulama bab salasil baul, kalau keluar sikit ataupun banyak. Kalau banyak najis kedok, pandangan ulama ada yang kata kalau banyak najis salasil baul tu, kalau sikit jadi maafkan. Ada pandangan yang kata banyak pun dimaafkan. Ala kulli hal, jangan tak semayang sudah. Khilaf ini rahmat. Khilaf ini rahmat. Bahkan dalam bab darah istihadah berlaku khilaf juga sebenarnya. Imam Ar-Ramli rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, kata kalau darah istihadah itu keluar banyak tak dimaafkan. Keluar sedikit dimaafkan. Tapi Ibn Hajar kata tak, keluar banyak pun dimaafkan. Ni rahmat. Asal semayang. Khilaf ni rahmat. Biar mereka yang jawab di akhirat nanti siapa yang betul hujah-hujahnya. Itu hanya taklid kepada mereka. Asal jangan tak semayang sudah. Jadi Imam Ramli kata banyak tak dimaaf. Syekh Ramli kata, Syekh Ibn Hajar kata banyak pun dimaafkan untuk darah istihadah. Habis Jadi yang dikata dimaaf ni, Syekh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia sebut ini kata haru-haru belaka ni atas dua kaedah. Yang pertama kaedah al-masyaqqatu tajlibu taysira. Al-masyaqqah, bermula masyaqqah itu tajlibu taysir, menyebabkan benda tersebut menjadi mudah. Itu mudah-mudah terjemah tu, terutama al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang kedua ialah ad-daruratu tubihul mahdhurat, bermula perkara darurah itu mengharuskan perkara yang dilarang. Asalnya bernajis tu tak sah lah sembahyang, tapi boleh jadi sah belaka sebab ada uzur, ada darurah yang tak dapat dielakkan hasil daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah, mudah-mudahan kita ini hidup sebagai penuntut ilmu dalam keadaan sihat wal afiat, tanpa ada penyakit-penyakit yang disebutkan ini. Cuma kalau ada, ginilah hukum dia. Kita minta lindunglah. Tapi ditambah sikit oleh Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu ta'ala. Tadi kencing dedah dengan darah istihadah. Kalau tahi, Syekh Ali Asy-Syibramallisi sebutlah Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kalau tahi sikit ke banyak ke tidak dimaafkan secara mutlak walaupun dia dibalakan
dengan keluar tahi sokmo salasil ghaid, sentiasa keluar tahi, tak dimaafkan sikit ataupun banyak. Wal'iyadzubillah belakang ni. Okey. Tak dimaafkan belakang. Itu kata Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullah. Habislah tu. Bab kata tiada mengapa. Kata musannif rahimahullahu taala, dan wajib atas tiap-tiap mana? Tiada taksir. Okey tadi. Kemudian daripada sempat dan berjawab dengan tiada taksir. Okey, tiada taksir. Tiada taksir pula. Okey, macam mana pula kalau dia taksir, kalau dia cuai? Imam Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, katanya kalau seorang perempuan tu cuai dalam menyempal faraj, menyumbatkan faraj dia, ataupun mencawatkan farah dia, mengetakkan farah dia, dia cuai. Bila cuai keluar darah, sebab dia cuai tadi keluar darah waktu sembahyang ataupun sebelum sembahyang, hukumnya batal taharah dia, batal wuduk dia ataupun batal tayamum dia kalau tayamum. Batal wuduk dia ataupun batal tayamum dia kalau tayamum. Begitu juga sembahyangnya batal kalau dia tengah sembahyang. Dia ikat, dia sempal tapi secara cuai, dia tidak buat betul-betul. Okey, mula sebelum sembahyang dia tak keluar lagi. Waktu sembahyang rakaat keempat keluar, maka hukum dia batal sembahyang. Wajib dia ulang balik, basuh faraj, sumbat farah, cawat, ambil wuduk dan segera sembahyang. Wajib balik dia ulang pada pertama. Step pertama. Sebab apa? Ialah sebab dia cuai. Maka jangan cuai lah. Buat betul-betul dengan maksud tidak taksir ni, buat betul-betul. Jangan buat lebih kurang. Sebab ni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menghadap Tuhan, maka menghadaplah Tuhan dengan betul-betul. Okey. Dobik belaka. Saya dobik hak ni saja, malam ni saja nak cakap malam ni saya murajaah seminggu. Tulis 4 muka surat A4 penuh untuk bagi maklumat hampa. Kalau hampa tak tulis ni, hampa ni raja wali tu. Alim pada aku. Alim sungguh. Lepas tu kadang-kadang orang yang baca kitab ni, dia lebih manfaat lebih daripada orang yang mendengar. Sebab apa? Dia baca lebih lagi. Orang yang mendengar pun tak lebih lagi tu. Dia lebih lagi. Okey? Ni 4 muka surat lebih. Saya tulis kertas A4 penuh. Orang yang nak tunjuk ni penuh. Boleh buat buku. Okey, boleh buat buku asing. Tapi tak rajin nak type. Saya baca tobik ni, baca tobik. Tak merepek. Tak merepek di mana, tak ada. Okey. Apa tadi? Maka batal sembahyang dia dan batal taharah dia, kena ulang semula. Tu. Habis Kemudian kata musannif, habis tu. Tu dalam bab taksir, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan wajib atas perempuan itu, kemudian daripada bercawat, kemudian daripada kekangkan faraj, lepas pada tu mengambil wudu. Yakni kalau ada air, tobik situ. Yakni kalau ada air, ambil wudu lah. Tak ada air, atau tayamum, guna tanah. Nak sembahyang guna tanah. Tapi niat wudu dengan tanah ni untuk istibahatus solah, untuk mengharuskan sembahyang, bukan angkat hadas. Sebab dia sedang berhadas, mana boleh nak angkat, maka istibahatus solah sahaja untuk mengharuskan sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan wajib keadaan membasuh faraj dan menyempal faraj dan bercawat, koma belaka tu, mengambil wudu atau tayamum itu khabar bagi tiap khabar itu sabit bagi tiap-tiap fardu dalam waktunya, waktu sembahyang. Setiap sembahyang fardu wajib dia buat ulang begitu. Yakni kalau dia terus berterusan keluar istihadah lah. Kalau dah berhenti buat apa nak buat? Tak ada faedah. Ni masalah kalau dia istihadah berterusan. Jadi kalau contoh zuhur dia buat basuh farah, sempal farah, ketatkan farah dengan cawat, dia wudu, kemudian sembahyang. Saat lagi dia akan kata ini buat secara mualat, tidak boleh terputus. Kalau terputus kena ulang semula. Tu okey. Sebab ni tahurah daruri. Darurah tak boleh main-main. Jadi asar nak sembahyang, gitu juga buat 5 tadi. Maghrib nak sembahyang, begitu juga 5 yang tadi. Dia tidak boleh ikut.
ikut dan dia. Pakai hak tadilah, bersih lagi walaupun bersih sekalipun. Tu. Okay? Sebab dia kategori orang yang sentiasa daimul hadath, iaitu sentiasa keluar istihadah dia tu. Kalau kering dah tak apa. Tu. Habis. Dan jika tiada hilang, yakni tiada, mana dia? Di dalam waktunya. Dalam waktu maksudnya kalau sebelum waktu tak boleh lah. Tu. Saya ada bahasanya. Dah baca. Dan jika tiada, ni kata royah. Royahnya kena buat balik semua tu. Jika tiada hilang, yang ni tiada beralih cawat itu daripada tempatnya cawat. Tak beralih cawat tu. Walaupun tak beralih sekalipun, kena wajib tukar lain juga. Ataupun basuh dan keringkan, basuh ataupun tukar hak lain. Macam tadilah. Kena buat balik basuh farah, cawat, sumpat, berwuduk balik, kena buat balik walaupun hilang cawat, yakni beralih cawat itu, walaupun beralih cawat tersebut daripada tempatnya cawat, daripada tempat ni, daripada farah tu lah. Dan tiada nyata, yakni walaupun tiada nyata, dan tiada nyata. Apa tiada nyata? Yakni tiada darah pada sekalian apa tu? Pada sekalian pihaknya cawat, walaupun tak ada darah. Walaupun tak ada darah yang melekat, tapi dia duk keluar darah, cuma tak tubik je. Tak zuhir di tempat cawat tu. Walaupun kosong cawat tu daripada darah, walaupun dia itu tak berubah tempat daripada cawat tu, daripada farah dia, maka kena tukar. Sekalipun kena tukar juga. Ataupun basuh lain, pakai balik. Ataupun kering, basuh dan pakai balik. Tu. Titik. Dan tiada memadai, yakni tiada sah, tiada harus mengerjakan sekalian yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Yakni yang pertama basuh farash, kemudian sempal farash, kemudian bercawat, kemudian berwuduk dan sembahyang. Tu. Okey. Tiada memadai, yakni tiada sah mengerjakan sekalian tersebut itu dahulu, yakni sebelum daripada masuk waktu. Seperti hukum tayamum. Hukum tayamum pun kena masuk waktu juga. Maka orang yang istihadah, yang sentiasa keluar istihadah ni juga perlu dia itu bertaharah macam basuh farah tu mula daripada masuk waktu. Zuhur dah masuk dah, baru masuk farah, sempah farah, cawat farah, berwuduk dan baru sembahyang. Begitulah semua waktu-waktu yang lain. Tu. Baik, kita pergi kepada perbahasan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut bahawasanya wajib berwuduk selepas bercawat. Yakni kalau ada air lah. Kalau tak ada air, bertayamum. Syekh Ibn Hajar kata wajib berwuduk selepas bercawat. Lepas bercawat, kalau pakai cawat lah. Kalau tak ada pakai cawat, pakai sempat, lepas sempat. Tu je. Kalau pakai cawat. Lepas cawat, mesti wajib dia berwuduk. Kalau ada air, kalau tak ada air, tu tayamum lah. Tu. Sebab tu dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, Syekh Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata bahawasanya kalau tak wuduk pun tayamum lah. Kalau ada air, wuduk. Kalau tak ada air, tayamum. Yakni selepas sempal, selepas dia bercawat, wajib tayamum. Kalau tidak ada air. Kalau ada air, wajib wuduk lah. Okey. Tu. Maka dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, tidak harus kita ni, orang perempuan, melewatkan. Tidak harus dengan mana tidak boleh lah. Tidak boleh orang perempuan ni melewatkan wuduk selepas balut, selepas sempal ataupun selepas cawat tadi. Tak boleh nak lewatkan wuduk. Seperti mana tidak harus melewatkan sempal daripada istinja. Istinja dengan mana basuh farash. Begitu juga dalam bab sempal. Sempal juga tidak boleh kita lewatkan lepas basuh farah. Lepas kita basuh farah tu, basuh dengan tangan kiri dan sebagainya, terus sempal. Tidak boleh lewat-lewat makan nasi dulu ke, minum air dulu ke. Dia kena mualat, dia panggil. Dia kena mualat. Jadi mualat antara basuh farash dengan sempal. Begitu juga antara sempal dengan cawat, kena mualat kalau nak pakai cawat.
Nak pakai cawat ni, kena sempal lu. Okey, kena mualat. Lepas sempal saja, pakai cawat. Jangan duk tunggu pakai sempal. Lek lu, sokok lu. Sokok 2 batang, baru sempal, baru cawat. Tak boleh. Kena ulang semula basuh farah. Kalau tidak berlaku mualat, kena ulang semula. Step yang pertama, iaitu basuh farah. Okey. Jadi kena mualat belaka tu. Itu sebutlah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Jadi Syekh Ibn Hajar rahimahullah pandangan dia sama macam Sabilal, iaitu tidak boleh seorang perempuan tu berwuduk melainkan selepas masuk waktu. Bukannya sebelum masuk waktu basuh farah. Berwuduk tu tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Berwuduk bagi taharah daruri tu. Taharah daruri kan dia. Mestilah dia itu berwuduk dalam keadaan masuk waktu. Maka tidak harus berwuduk perempuan itu melainkan selepas masuk waktu, bukan sebelum waktu. Kerana apa? Sebab dia itu dikategorikan sebagai tahurah daruri sahaja. Okay? Kerana dia itu kategori sebagai taharah daruri sahaja. Okey. Apa ni komen ni dobik ke dok aku tak tahu. Kalau orang dobik ni dia tak sempat nak komen-komen ni. Sebab padat sangat. Tu. Kalau kita cerita-cerita boleh lah. Dia tengah-tengah cerita boleh lah nak komen. Dah relax tangan tu. Ni kalau orang dobik ni dia tak sempat nak komen ni. Dia tulis saja. Dan penuntut ilmu dia kena ada 3 benda cepat. Ni cerita sikit. Nak bagi relax tangan. Dia kena ada 3 benda cepat. Yang pertama, makan cepat. Makan kena cepat. Sebab tu kalau makan kawan-kawan jadi lambat. Tapi tak menafikan sunat makan ramai-ramai ni. Tapi dia jadi lambat. Jadi penuntut ilmu kena makan cepat-cepat. Bukan makan cepat makan gelojoh dah. Makan cepat. Punya elok-elok cepat. Sebab apa? Ni nak masa tu masa. Yang kedua, jalan cepat. Jalan jangan slow, jangan lembek. Jalan Jumaah pula. Allah, nak sampai ke kelas tu padahal seminit boleh sampai, dia 10 minit. Lambat, buang masa. Yang ketiga ialah dobik cepat. Dobik cepat. Buruk tak apa. Lepas pada tu tulis elok balik. Nak tulis elok, mampuih lah. Mampuih lagu tu. Kena pause lah alam ni. Dia kena pause lah alam ni. Alam ni kena pause. Sebab apa? Laju. Lobik kena laju. Tulisan buruk nak mampuih. Lepas tu elokkan balik lepas pada tu. Okay. Maka Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab An-Najmul Wahhash Syarhil Minhaj, dia kata tidak ada namanya waktu daruri sebelum masuk waktu. Maka taharah tu taharah daruri, maka kena masuk waktu lah. Sebelum masuk waktu tidak dipanggil sebagai taharah daruri. Maka Syekh Ad-Damiri rahimahullah sebut dalam kitab An-Najmul Wahhash Syarhil Minhaj, tidak ada istilah darurah sebelum masuk pada waktunya. Tu okey. Dan tambahan oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Disebut juga oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Dan disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Katanya, yang kata kena masuk waktu sembahyang ni walaupun sembahyang sunat sekalipun. Masuk waktu sembahyang sunat tersebut barulah boleh taharah darurah ni. Contohnya kita nak sembahyang apa? Sembahyang duha contohnya. Duha berwaktu. Bila waktunya? Contohnya 7.30. Maka 7.30 tu baru dia boleh basuh farah, buat semua tu sampailah wuduk. Okey. Wuduk lah maksudnya wuduk. Bila masuk waktu tu, maknanya wuduk tu mesti ada pada waktu tu. Mesti ada pada waktu tu. Bukannya dia buat pukul 6.30, tak boleh. 6.30, pukul 6 tu dia dah sembahyang subuh dah, lepas tu batal contohnya. Lepas tu dia nak sembahyang semula duha, pukul 7.30, dia buat siap-siap dah 6.30. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak masuk waktu lagi. Walaupun sembahyang sunat sekalipun. Kalau dia batal lah, kalau nak sembahyang sunat sekalipun kena masuk waktu. Tu okey. Baik. Ada satu pandangan dhaif
dalam mazhab Syafi'i. Okey. Dia tidak melakukan wuduk itu di awal waktu, tapi bertepatan wuduk dia itu habis dan habis saja wuduk tu masuk dah waktu. Masuk dah awal waktu. Boleh ke tak? Atas pandangan dhaif sah. Akhir habis dah wuduk tu. Habis dah nak cuci kaki, aku cuci kaki masuk waktu. Bertepatan habisnya wuduk masuk awal waktu. Sebahagian ulama qadha'ih kata sah boleh. Itu disebut dalam kitab An-Najmul Wahhash Syarhil Minhaj oleh Syekh Ad-Damiri dan disebut oleh Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tapi itu qadha'ih lah. Kalau sahihnya ialah masuk waktu barulah boleh berwuduk taharah. Berwuduk taharah tadi. Okey. Bila nak berwuduk taharah tadi mestilah kena basuh farah, sempal semua tadi. Okey. Itu qadha'ih kata bertepatan akhir wuduk itu masuk dah awal waktu sah juga. Okey. Dikira iktibar lah, kira-kira iktibar juga awal waktu tu. Tu. Tapi pandangan mu'tamad kata kena masuk awal waktu dulu barulah boleh berwuduk. Tak boleh berwuduk kecuali dengan basuh farah, sempah apa semua tadi tu. Okey. Tu. Baik. Okey. Tapi ulama mutaqaddimin seperti Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, kitab besar panjang 15 jilid 20 jilid. Al-Hawil Kabir ialah syarah kepada Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani yang dimukhtasarkan daripada kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata jikalau ada renggang masa antara cawak dengan wuduk. Okey, ada renggang masa. Maknanya dia bercawak, kemudian dia relax lu. Dia tak mualat lah maksudnya. Renggang masa. Tiba-tiba lepas tu wuduk. Sah ke tak? Tadi atas pandangan yang mu'tamad tadi tidak sah lah. Tapi ada pandangan yang kata sah juga. Antara bercawak dengan wuduk. Sah juga. Tapi itu pandangan dhaif. Kita sebut pandangan sajalah. Yang nak diamalkannya, mudah-mudahannya yang bolehnya mu'tamad lah. Iaitu tidak ada fasil, tidak ada perceraian antara cawak dengan wudu. Kalau dulu kita dah pernah buat dah, aku bercawak tiba-tiba aku isyak okok baru aku pergi berwudu. Tak apalah, atas pandangan dhaif tak perlu dah ulang balik. Sah dah, tak ada masalah sebab ada qaul. Okey. Jadi dia tu nak niat apa waktu wudu tu? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut wajib dia ta'yinkan niat untuk istibahatus salah, untuk mengharuskan sembahyang. Tu untuk mengharuskan sembahyang. Istibahatus salah macam tayamum lah. Nawaitu istibahatus salah. Saja aku berwuduk ni untuk mengharuskan sembahyang. Sudah. Okey. Jadi bila begitu dia macam tayamum, maknanya dia hanya boleh guna wuduk tersebut untuk satu fardu sahaja. Tidak boleh dua fardu. Tidak boleh guna dua fardu apa-apa ibadat yang dua fardu. Jadi maknanya kalau dia sembahyang solat zuhur fardu, tak boleh dah sembahyang solat asar dengan wuduk yang sama. Kena buat balik basuh farah dan sebagainya sampai wuduk. Begitu juga kalau dia sembahyang zuhur, kemudian dia nak buat tawaf yang fardu, yang berhajat per wuduk juga, maka dia kena buat hak baru pula wuduk tu kerana tawaf tersebut tawaf fardu. Apa-apa sahaja ibadat fardu yang berhajat kepada wuduk, maka wajib dia buat semula untuk pergi kepada ibadat fardu yang kedua. Tidak boleh dia itu gabungkan dua fardu. Tu. Baik, ada satu masalah Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullahu taala ceritakan dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia kata macam mana? Contoh kata waktu zuhur pukul 1. Ni tak sebut dalam kitab ni, bagi tahu contoh tu. Mafhum senang. Contoh masuk zuhur pukul 1. Sebelum zuhur, contohnya 12.55, dia ambil dah air semayang, dia ambil dah wuduk. Dengan makna dia basuh farah, sempal, cawak semua tadi tu, kemudian berwuduk. Tapi wuduk tersebut bukan tujuan untuk semayang zuhur tak. Tu bukan tujuan untuk semayang zuhur, tapi tujuannya ialah untuk sembahyang qada. Tu. Dia berwuduk pada 12.55 tak masuk waktu lagi, tapi dia berwuduk tu bukan nak semayang zuhur. Dia nak semayang qada. Dia ada qada, dia nak semayang qada. Tiba-tiba pas habis tu tak dan dia nak semayang qada, masuk waktu zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Soalan, boleh tak dia guna wuduk tersebut untuk sembahyang zuhur? Tu tadi dia niat untuk sembahyang qada, tapi dia niat tu istibahatus solah lah. Mana ada istibahat qada as-solah? Tak ada. Ada as-solah, tak ada istibahat as-solah. Sembahyang lah, sembahyang. Okey. Dia nak sembahyang qada, tiba-tiba lepas habis tu dia masuk waktu dah. Boleh tak dia guna tu? Boleh tak dia guna wuduk tu untuk sembahyang zuhur? Jawabnya boleh. Begitu juga orang yang tayamum boleh. Orang yang tayamum, contoh orang yang tayamum pukul 1 nak masuk zuhur, 12.55 dia pun tayamum. Tayamum tu untuk niat nak qada sembahyang. Lepas habis tayamum masuk waktu zuhur, boleh tak dia guna tayamum tu untuk sembahyang zuhur? Boleh. Tu saja masalah yang mana boleh dia itu wuduk sebelum waktunya. Tapi dengan ada niat gitulah. Niat nak qada sembahyang, tiba-tiba habis taharah tu masuk waktu, maka boleh untuk guna untuk sembahyang zuhur. Tak ada masalah. Tu. Cuma sekali nak qada dengan sembahyang fardu, nak qada fardu tu kena ambil lain lah. Kena basuh farah lain apa semua. Kena ambil wuduk lain apa semua. Maka kena buat semula macam tadi. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Perut ni. Allahu akbar. Jadi apa bezanya antara orang yang istihadah dengan tayamum di sini? Tayamum, lepas dia ambil tayamum tu, lepas dia sembahyang fardu, lepas dia sembahyang fardu, tak ada dah perkara-perkara yang menyebabkan hadas dia berlaku atas dia. Sebab dia tayamum ni sebab tak ada air, sebab sakit. Bukannya sebab ada hadas dah. Tapi bezanya orang yang mustahadah ni, dia berwuduk, lepas dia sembahyang ada lagi dia punya hadas tu, iaitu keluar darah tu masih keluar. Beza dengan orang yang tayamum. Orang tayamum, dia tayamum, lepas habis sembahyang mana ada hadas dah. Dia tidak ada hadas apa pun. Dia hanya bertayamum sebab dia tu tak ada air, dia tu sakit dan sebagainya. Tu okey. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atasnya, atas perempuan itu, dan wajib atasnya, atas perempuan itu mengerjakan yang 4 perkara. Dan wajib atasnya, atas perempuan itu, perempuan istihadah itu mengerjakan yang 4 perkara itu. 4 perkara mana? Basuh farah, sempal farah, cawak farah, berwuduk, 4 perkara. Buat tu dengan tertib. Yakni tertib lah. Bukan wuduk dulu, kemudian sempal, kemudian cawak, kemudian basuh. Tak kena. Kena ikutlah, basuh dulu. Kalau nak pakai cawak terus, cawak, kemudian wuduk. Kalau nak pakai sempal dulu, baru cawak, baru wuduk. Tak boleh cawak dulu, baru sempal, baru basuh, baru wuduk. Tak boleh. Sebab apa? Kena ikut tertib. Seperti yang tersebut itu, yang tersebut mual'ah, tertib tu disebut oleh Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj Syarh Al-Minhaj. Tu. Dengan tiada berlambatan. Mana? Dengan tiada berlambatan. Apa tiada berlambatan? Yakni mualah. Kena direct, tidak ada fasal, tidak ada secerai masa. Tiada berlambatan, terus buat. Seperti disempalnya perempuan itu akan farasnya perempuan itu, mengiringi istinja, yakni mengiringi sempal farah tu selepas istinja, yakni selepas membasuh faras ataupun selepas dia guna batu tu untuk cungkilkan darah atau untuk mengeluarkan darah. Kalau dia nak guna batu tu lah. Tapi dengan syarat yang kata tadi, tidak melebihi darah istinja, darah istihadah tu melebihi pada tempat kawasan dia. Tahu boleh guna batu. Kalau tak boleh, kena guna air juga. Dan bercawat ia perempuan mengiringi menyempal. Lepas sempal, iring lepas pada tu cawat pula. Gitu. Dan mengambil wuduk atau tayamum ia perempuan mengiringi bercawat. Lepas bercawat, bertayamum kalau tak ada air ataupun berwuduk. Dengan tiada berlambatan, yakni muwalat. Tiada berlambatan, yakni muwalat. Tu okey. Isu sekarang ni, okey, ada wuduk, ada tayamum. Okey, wuduk dengan tayamum ataupun wuduk ni dia ada sunat-sunat wuduk.
Bolehkah orang istihadah tadi ambil wuduk dengan meraihkan buat segala sunat-sunat wuduk? Boleh ataupun tidak? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, katanya bahwasanya boleh melakukan sunat-sunat wuduk seperti meniga, basuh 3 kali dan sebagainya, sunat-sunat wuduk yang lain. Cuma Syekh Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dia menukilkan pandangan Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, katanya dia tegah daripada melakukan sunat-sunat dalam wuduk, sunat-sunat meniga dan sebagainya, kerana dia itu taharah darurah yang perlu kepada cepat, perlu kepada mualak dan tidak boleh berlambat-lambatan. Tapi atas pandangan mu'tamad boleh juga dia raih sunat-sunat dalam wuduk dan sebagainya, tak ada masalah. Meniga dan sebagainya, tidak ada masalah. Okay. Kata musannif rahimahullahu ta'ala sikit lagi, maka harus bagi nyonya perempuan itu melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada barang yang dahulu nyonya tiap-tiap yang terkemudian. Apa ni? Macam okey, dengan tiada berlambatan, okey, titik, maka tiada harus, okey, tiada harus yakni tidak boleh, tidak sah bagi perempuan itu melambatkan, yakni ada perceraian masa tiap-tiap yang terkemudian daripada barang yang dahulu nyonya tiap-tiap yang terkemudian. Barang yang kemudian apa dia? Contohnya wuduk, sebelumnya apa dia? Sebelumnya bercawat. Barang yang kemudian apa dia? Bercawat. Sebelumnya menyempat. Selepasnya menyempat. Sebelumnya basuh farah. Tidak boleh ada senggang masa. Dan tatkala selesai ia perempuan daripada mengambil wuduk atau tayamum, lepas daripada selesai ambil tayamum ataupun wuduk tu, wajib atas perempuan itu segera mengerjakan sembahyang. Kalau dia ambil wuduk, dia ambil tayamum, dia relax, dia isap okok dulu, wajib ulang balik. Wajib ulang balik. Okay, tak sah lah tu. Kena wajib ulang balik tertib tersebut, kerana tidak berlaku mualat. Tu. Kerana apa wajib segera tu? Kerana mengurangkan bagi hadas, yakni mengurangkan kadar keluar darah yang merupakan itu hadasnya. Tu. Okay, mengurangkan bagi hadas, yakni mengurangkan kadar keluar bagi hadas itu, yakni darah, barang sedapat perempuan tu, yakni semampu boleh. Tu, semampu boleh. Sebab tu kena wajib lepas wajib lepas wuduk tu terus sembahyang. Tidak boleh berlengah. Berlengah ulang balik. Ulang balik tertib tersebut. Okay. Kenapa? Sebab tak mau bagi keluar darah. Kadar keluar darah tu akan kurang lah kalau buat segera. Tu okay. Cuma dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebahagian ulama mengatakan dimaafkan perceraian masa yang berlaku antara dua solat jamak. Jamak Zuhur dengan Asar. Zuhur pas main Zuhur kena buat balik. Kena buat balik. Dah cerai masa tu boleh ke tak? Cerai masa tu boleh ke tak tu? Boleh, tak ada masalah. Cerai masa nak jamak Jamak kan tak boleh nak cerai masa, tak boleh nak cerai masa lama. Dah ni nak kena buat baru pula. Tu cerai masa tu dimaafkan sebab dia kena ambil buat tertib yang baru untuk sembahyang asar jamak tu. Dimaafkan, tak ada masalah. Bahkan Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ar-Ramli rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj, pandangan sebahagian ulama yang mengatakan dimaafkan perceraian antara dua sembahyang jamak itu disebabkan nak buat tertib tersebut, itu adalah pandangan yang aujah, pandangan yang kuat dalam zahab. Diberi komentar sikit lagi oleh Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullah dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Dia bagi tanbih, walaupun perceraian tersebut dimaafkan, kena dobit perceraian itu macam mana, selang masa tu macam mana. Selang masa antara dua sembahyang jamak itu sekira-kira dapat meluaskan masa itu sembahyang 2 rakaat yang paling ringan.
Tu. 2 rakaat yang paling ringan semampu boleh. Yakni 2 rakaat kadar buat 2 rakaat ni dengan rukun-rukunnya sahaja. Tu berapakah kadar masa yang kalau seseorang buat 2 rakaat dengan kadar rukunnya sahaja selesai sembahyang 2 rakaat tu. Kadar masa itulah dimaafkan untuk perceraian antara 2 sembahyang jamak tadi, antara zuhur dengan asar. Nak patah balik, nak apa bersih benda semua tu. Tu okey. Itu sembahyang jamak. Sakit juga orang istiadah ni. Sakit orang istiadah ni. Tu okey. Kena buat balik benda semua tu. Nak buat macam mana? Sebab tu dari sudut kesihatan kena jagalah. Nak elok istiadah ni banyaknya bab kesihatan lah. Makanannya dan sebagainya saya tak tahu juga lah. Nak hurai ikut sains tak apa nak kerti. Dia mandai lah ambil tahu dari sudut perubatan tu sebab apa istiadah keluar. Ada lah bahagian doktor tu. Kita tak kerti lah bahagian doktor tu. Kita bahagian hukum boleh lah nak sebut ni kena ulang, ni kena buat, ni sah batal boleh lah. Okay, kadar perceraian masa tu tidak boleh lebih daripada sekira-kira dapat buat solat 2 rakaat seringan mungkin, iaitu buat kadar rukun-rukunnya sahaja. Tu Syekh Ali Shibran Malisi rahimahullah ta'ala sebut. Tetapi tiada ngapa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah dapat habiskan juga separuh muka surat daripada 138 ni. Tu. Okey. Faham ke semua? Semua faham ataupun tidak? Cuba komen sikit. Okey. Semua faham ataupun tidak? Tebal ni. Banyak lebih. Baru 3 muka surat baca. 3, 4. 4 muka surat baca. 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 line. 20 line kali 2, 40 muka surat tobik saya ni pada 4 muka surat. Tinggal lagi 10 muka surat ni. 10 muka surat mana 100 muka surat lagi. Masya-Allah. Ini kalau orang tulis balik yang dibuat buku ni. Tapi saya malas. Okey, wallahu a'lam. Jadi faham faham alhamdulillah tu. Kalau tak dapat tu 2 je silapnya kalau tak dapat tu. Pertama sebab kita tak attention. Sebab tu nak mengaji kelas hik nipah ni saya syorkan tidur siang sekejap lah. Tidur siang sekejap. Sebab apa? Pening. Saya tak bahas secara senang-senang. Kalau nak senang-senang daurah. Daurah berlambak. Daurah. Macam-macam daurah kita. Takrirat sadidah kita. Apa tu? Apa? Ibadah-ibadah tu. Ibadah-ibadah tu. Ibadah tu. Kemudian kita. Tu secara daurah. Daurah ni okey lah daurah. Dah bukan. Perceraian waktu tu sembahyang jamak tu. Sembahyang jamak kan syarat dia. Sembahyang jamak tu kan syarat dia mesti tak boleh bercerai masa. Dia kena buat terus. Kena buat terus. Kalau ada perceraian masa tu pun tak boleh sebenarnya. Dia dalam bab sembahyang jamak lah. Bukan dari sudut nak buat 4 tertib tu. Dia nak buat 4 tertib tu kena ulang sebab dia nak sembahyang asar. Tu. Okey? Sebab dia nak sembahyang asar kena ulang lah tu. Tu. Kan sembahyang fardu tak boleh guna wuduk itu untuk sembahyang 2 fardu tak boleh. Ni sekarang sembahyang jamak 2 fardu. Tu okey. Sembahyang jamak 2 fardu, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Maka bila sembahyang jamak dia kena ada syarat-syarat jamak, iaitu antaranya tidak boleh bercerai antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua, kena buat terus. Jamak tu sebut. Sekarang masalahnya bila kita nak pergi sembahyang kedua kena buat balik tertib tadi. Dah bercerai masa tu lagu mana? Dimaafkan. Tapi dimaafkan tu sekira-kira kalaulah tidak lebih daripada masa kadar 2 rakaat ringan yang dibuat kadar rukun sahaja. Lebih daripada tu maknanya tidak boleh buat jamak. Tidak sah jamak tu, kena buat sehari waktu lain lah. Sembahyang kedua tu kena buat pada waktu dia. Okey. Tu kena cek syarat sah jamak pula lah. Syarat sah jamak. Yang dua waktu fasil tu, perceraian 2 masa tu, itu bab sembahyang jamak. Dia kata, kan kita nak ulang balik, nak tertib tu, dah perceraian tu. Perceraian tu dimaafkan. Dimaafkan kira mana? Kira 2 rakaat ringan kadar fardu saja dia buat. Lebih daripada tu tak boleh lah. Itu saja.
Bukan yang 4 tertib tu kena ada pisah, bukan. Tu jangan silap. Jadi kita kena ulang lah. Jadi saya baca ni cara tafakuh. Bukan daurah. Kalau daurah boleh daurah, tapi dia tak dapat seluruhnya. Dan kadang-kadang orang yang main daurah ni dia faham lah mula-mula, tapi bila praktikal dia mula pening. Bukan hek mula. Dia mula bukan hek mula dia geleng kepala. Ni bukan istiadah mula habis. Dia daurah ni untuk orang yang awam, untuk orang yang tak tahu apa langsung ni hek ni. Habis-habis asas pun hang tahulah kata kalau darah tu tak keluar lebih 15 hari 15 malam tu hik lah tu. Kalau lebih tu itu ada istiadah, ada hik. Itu pun hal paling asas tu. Sebab tu kita kata kalau faham bab hik settle dah. Kalau istiadah tu tak faham pun, ni mumayyizah ke ghairu mumayyizah ni? Okey, kalau ghairu mumayyizah bagi mu'tadah kembali pada adat. Kalau mumayyizah ada dua pandangan. Satu kembali pada adat juga, satu mengikut tamyiz. Habis-habis kurang ikut adat, okeylah daripada tak tahu langsung bab hik nipah ni. Itu habis-habis taik lah. Sebab tu kita baca ni, kita syarah secara ilmiah, secara tafakuh, kita ambil kitab-kitab besar. Tu pun saya kata dah bahawasanya saya rujuk kitab Syuruh Minhaj saja. Saya tak pergi Hawi Kabi, betul-betul Hawi Kabi, Majmu' Mukhtasar Muzani, Nihayatul Maqla'. Hak tu kalau saya tengok, saya hurai juga sebaris sehari. Sebaris sehari. Saya tengok Kasyifatus saja. Masya Allah, benda-benda yang diharamkan waktu haid tu saya banyak tak hurai di sini. Banyak tak hurai di sini. Tapi tak apalah, benda tu tak apa nak perlu sangat. Qadar gitu ya, sudah. Faham hak tu haram atau hang bila haid sudah. Yang masalah yang terperinci tu, hak tu kita bahas lain nanti kalau tak cukup. Kalau nak ikutkan bahas lalu dalam masjid saja boleh satu majlis. Kita ambil semua kitab-kitab Syafi'iyah daripada matan Risalah Jami'ah sampai Al-Um, kita bahas lalu masjid saja. Masalah dia apa? Tengok. Jadi saya secara tafakuh. Lagi satu boleh join kelas Maulana Mansur hafizahullah ta'ala. Guru saya kalau tu. Saya minta izin nak baca kitab ni pun pada dia. Dia secara tafakuh je, tapi bayarlah RM50 sebulan. Saya ni free bodoh-bodoh ni. Free. Jadi kita muzakarah je lah. Jadi kalau ada apa-apa silap boleh bagi tahu saya lah, tersilap ke ataupun memang silap ke, saya pun belajar lagi. Saya bodoh je, bukan pandai. Sebab tu saya tak berani nak tetapkan bayaran. Cukup free. Free sudah. Nak bayar biar Allah Ta'ala bayar. Tu biarlah kita susah makan biskut pun lantak lah. Nak buat macam mana? Kita ilmu tak apa nak mahal lagi. Masih lagi belajar. Kut tersalah info, orang bayar kat kita bagi info yang salah, maklumat yang salah, ilmu yang salah, jenuh juga duit tu. Kita fikir dari sudut jenuh juga, kita makan duit tu, hal keadaan kita hurai salah rupanya. Sudahlah. Tu. Okay, kalau salah kita tak ambil duit, apa boleh tahan, boleh hurai balik, boleh betul balik. Tu okey. Jadi saya bukan guru lah, saya hanya pelajar yang bagi tahu sahaja apa yang saya baca. Ada apa yang saya mengaji. Saya baca kitab ni pun tidak baca dobit yang saya mengaji. Saya baca dobit hak saya sendiri baca. Sebab kita sudah ada kemampuan untuk baca kitab besar, kita uraikan kitab-kitab besar. Dobit tu hanya sikit-sikit je. Kalau saya baca dobit saja, insya-Allah hari ni dah khatam. Kalau baca dobit saya, kalau orang yang ikut saya punya pengajian baca kitab, dia tahulah kita ni jenis baca i'rab, terjemah, baca i'rab, urai sikit-sikit, senang. Habis khatam. Ni semalam baru khatam kitab Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berkenaan dengan suami isteri. Siapa nak join boleh dah habis dah khatam, selesai 58 majlis. Saya baca i'rab sikit. I'rab setiap kalimah. Baca i'rab, terjemah, urai sikit. Itu je. Kalau pun yang jenis tafakuh gini, macam matan Jurumiyah dulu tu, hak tu saya urai gila-gila. Sebab saya ambil pada syuruh yang besar-besar. Mantik, hak tu gila, pecah kepala. Hak ni pun pecah kepala. Jadi kita nak pecah kepala dulu sebelum kita dipecah kepalakan di akhirat nanti. Takut-takut kita dipecahkan kepala kita di sana, tak ada nak buat apa sebelum balik ke dunia. Tak ada nak balik dunia. Baik pecah kepala di sini daripada pecah kepala di sana. Okey. Hadis tu tafakuh. Jadi boleh join lah Maulana Mansur, ada RM50 lah sebulan. Dia tu ilmu mahal.
Dia tu munasabah lah nak bayar RM50 tu tak apalah, dia ilmu alim kabir. So ulama besar, ulama dunia iktiraf dia. Kita orang bodoh nak iktiraf siapa nak iktiraf kita ni. Kita tidak ada guru yang mengiktiraf kita, tak ada. Kita cakap jelas-jelas, kita tidak ada guru yang mengiktiraf kita, nak kata kita ni alim ke, kita ni faqih ke. Faqih apa bendanya, aku rujuk kitab. Dia faqih ni tak tengok kitab reti, dia malakah fiqhiyah dia kemah. Contohnya Maulana Lutfi hafizahullah taala Sri Taling, tengok dia baca kitab selama dia peluang usul, peluang qawaid yang apa benda gerong-gerang tu alain. Hak tu diiktiraf ulama dunia. Ada ulama orang Arab iktiraf Maulana Lutfi hafizahullah tu sebagai faqih. Tu betul lah. Kita tak apa nak faqih mana. Kita nukil kitab ya, qala syekhuna qala aja. Jadi tak reti manalah, kita masih orang awam. Okey. Jadi kita bukan faqih. Jadi kalau huraian kita salah dengan guru yang lebih fiqah daripada kita, ambillah hak dia. Okey. Ambillah hak dia, bagi tahu saya lah. Kut hak siqah tu pun kadang-kadang berlaku silap. Apatah lagi yang tidak siqah. Dalam riwayat hadis, perawi hadis, kalau buka dalam kitab Tadribur Rawi, Taqribul kitab Jarh wa Ta'dil lah. Walaupun fiqah kadang-kadang boleh berlaku silap. Walaupun awthaqa, orang yang paling fiqah, tapi boleh juga berlaku kesilapan kadang-kadang dalam menyampaikan hadis. Apatah lagi fuqaha wal manatiqah. Manatiqah pun sama juga boleh berlaku kesilapan jika dia tidak meraihkan kaedah-kaedah mantiq. Fuqaha pun boleh silap, sebab itu ada hawashi, ada syarah yang mengkritik ulama-ulama yang tersilap pandangan dia mengikut ijtihad ulama tersebut. Jadi itulah kita orang awam. Jadi kita buat tafakur, kita hurai macam ni supaya kita faham semua. Dan apa yang saya tak tahu nanti, saya kata wallahu a'lam, senang saja. Sebab saya bukan tok guru. Nak tok guru, nak join hak ni semata-mata nak ambil berkat, bukan saya. Saya tak boleh nak ambil berkat. Saya ni najis banyak. Najis batin banyak. Orang dia tak tahu. Kalau orang tahu, semua tak akan mengaji dengan saya dah. Sebab bau busuk. Okey. Nak ambil berkat apa benda semua tu, tu join tok guru yang betul-betul tok guru yang grup pengajian, walaupun tak ikut nak ambil berkat, saya kata tu tak apalah. Hak ni saya tak ambil berkat, tak ada. Saya hanya nak menyampaikan maklumat sahaja. Okey, kodo-kodonya sahaja. Wallahu taala alam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk datang dari sisi. Mudah-mudahan kita dapat memahami kitab-kitab haid, perbahasan fiqh berkenaan haid, nifas, istihadah seperti mana difahami oleh fuqaha Syafi'iyah seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, Syekh Khatib Syarbini, Syekh Al-Imam Mawardi rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi tetap istiqamah lah. Nanti akhir majlis dia akan manis. Sekarang memang sakit tu, kena dobik, memang sakit lah. Zaman sekarang memang kena dobik. Meletiak sikit. Zaman sekarang ni memang kena dobik banyak, sebab kita banyak lupa, kata Baba Faisal hafizahullahu ta'ala. Kita bukan macam Imam Syafi'i, tutup mata sebelah, terhafal muka surat sebelah. Kita tutup mata sebelah, kohor tak nampak. Tutup dua-dua mata, buta terus semua. Kita dah celek ni pun buta dah, tutup mata sebelah, kohor tak nampak. Itu kita, bukan Imam Syafi'i. Jadi rajin-rajin dobik, ulang balik, dengar balik seminggu sekali saja. Ataupun seminggu 2 kali saja. Boleh ulang balik, tak nak risau. Ulang balik. Dengar, dia lama-lama biasalah. Akhir majlis khatam dia akan manis. Mana? Sehari nak terima sanad. Sanad ada ni, sanad. Saya tengah tulis. Sanad frame cantiknya. Nanti bagi nama, bagi orang yang habis dengar, tak habis dengar untuk hang. Dan kita target hujung bulan 12 ni, insya-Allah taala khatam lah. Okey. Jadi kita kata apa yang kita tak tahu, wallahu alam, saya kata. Apa yang saya tahu, saya cakap. Tak tahu, wallahu alam. Nak cari mana jawapan wallahu alam tu, pergi tanya guru lain. Ataupun kalau nanti saya dah baca dapat jawapan, saya bagi tahu dah. Tak dapat, nak buat macam mana? Okey, ilmu bukan milik saya, milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kefahaman kepada kita seperti fuqaha Syafi'iyah dalam bab fiqh dan dalam ilmu-ilmu lain seperti sadah-sadahnya. Wallahu taala alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته